Sean, awak ya, dah pasang ke aplikasi MySejahtera tu? Oh, memang sudah ya ku. Mestilah kena pasang. Tapi dah kemas kini ke? Dah ya ku. Dah tengok tarikh vaksin? Tarikh vaksin saya dah register dah daftarkan diri tapi tarikh vaksin belum dapat ya ku. Cuba tengok. Ya, kena tengok ah. Cikgu. Nasib baik cikgu tanya, kalau tidak terlepas temu janji saya hari esok cikgu. Itulah pentingnya kena selalu lihat aplikasi ni. Kalau tak, Sean dah terlepas dah slot ni. Yalah cikgu. Terima kasih banyak-banyaklah cikgu. Sama-sama. Didik TV KPM. Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda sedang menonton Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven. Dan saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka. Bila pakai itu kena pakai dengan betul. Pastikan ia meliputi daripada atas hidung sehingga bawah dagu. Serta pastikan anda kerap cuci tangan dengan air dan sabun. Pakailah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman untuk memastikan tangan anda sentiasa bersih. Apabila anda berada di tempat awam, jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter. Dan seperti yang anda nampak tadi pada permulaan tu, kita bersama dengan Cikgu Zila. Hai Cikgu, selamat pagi. Hai, selamat pagi semua. Okeylah, baiklah Cikgu. Sebelum kita mulakan, seperti yang mereka nampak di rumah tu, jarak di antara saya dengan Cikgu lebih daripada 1 meter Cikgu. Saya rasa betul. 2 meter ni Cikgu. Okey, dan sebelum tu Cikgu pun silalah pakai hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman sebagai SOP kita pada hari ini Cikgu. Bukan hari ini je lah, hari-hari kan Cikgu? Ya, betul. Sentiasa diamalkan. Betul. Okey, baiklah Cikgu. Sebelum kita teruskan, mungkin Cikgu boleh kenalkan diri Cikgu kepada penonton kita di rumah. Hai semua, nama saya Cikgu Norzila binti Nur. Saya dari SMK Datuk Zulkifli Muhammad Slim River, Perak. Cikgu dah ajar berapa lama Cikgu? Saya dah mengajar subjek ni 13 tahun. 13 tahun? Ya. Oh, macam umur saya lah Cikgu. Muda tu. Okey, baiklah Cikgu. Saya sebenarnya nak tanya, tadi sebelum kita start program ni ataupun mulakan program ni, Cikgu ada tanya saya berkenaan dengan aplikasi MySejahtera. Apa kaitan yang tu dengan apa yang kita akan teroka hari ini? Okey, baiklah semua. Aplikasi MySejahtera tadi merupakan salah satu sistem pengurusan pangkalan data. Bukan hanya kita tahu untuk COVID, untuk kita punya info COVID, tetapi kita boleh lihat tarikh temu janji dan juga maklumat-maklumat yang lain. Contohnya, di sekitar kita ni berapa kes yang ada. Jadi kita bolehlah sentiasa menjaga keselamatan dan patuhi SOP. Maknanya aplikasi MySejahtera salah satu contoh pangkalan data. Yang tu ke yang kita akan teroka hari ini? Betul. Hari ini kita akan meneroka pengenalan kepada pangkalan data. Apa yang kita nak tahu tentang pangkalan data? Tapi kita akan teroka bersama siapa Cikgu? Kita bersama dengan pelajar-pelajar dari SMK Datuk Zulkifli Muhammad Slim River, Perak. Mereka ada dalam talian bersama kita. Hai semua! Selamat pagi! Itulah dia muka-muka kacak, cantik. Wow, sangat berseri. Saya rasa mereka dah bersedia untuk belajar. Tapi sebelum tu, jom kita berkenalan dengan mereka. Kita mulakan dulu dengan, nanti saya sebutkan nama anda. Sila kenalkan diri anda ya. Kita mulakan dulu dengan Hasha. Hasha, maaf ya, tak dengar lah anda. Mungkin anda boleh kuatkan sikit ataupun dekatkan mikrofon kepada mulut anda. Hai, Assalamualaikum. Cikgu Zila, saya Hasha Isyrah binti Humaizi dari SMK Datuk Zulkifli Muhammad. Okey, saya dengan cikgu di studio tak dapat dengar. Mungkin kita ada kesilapan teknikal sikit. Tak apa, nanti saya akan sebutkan nama anda je. Bila audio dah okey, nanti saya akan bagi peluang kepada anda untuk untuk berkenalan ataupun untuk kenalkan diri anda. Okey, tak apa. Saya akan sebut nama anda dulu. Kita ada Hasha. Sila lambai ya bila saya sebut nama anda. Hasha. Kita ada Lokman, Aina, Navita, Mohan Raju dan Wong Sek Lin. Itulah dia mermaid kita yang bersama kita pada pagi ini. Dan sekiranya nak tahulah, adakah anda bersedia untuk penerakan kita pada hari ini? Bagilah thumbs up sekiranya dah bersedia. Senyumlah sikit. Lokman tu macam serius je.
Okeylah, nampaknya kita dah bersedia, cikgu. Saya pun nak sediakan diri. Sebenarnya saya dah agak sikit saya nak pergi minum air, cikgu. Saya akan pergi minum air. Kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Tahukah anda, pangkalan data pertama yang diperkenalkan pada 1960 dikenali sebagai Sabre System dan digunakan oleh International Business Machines (IBM) untuk membantu American Airlines mengatasi masalah data tempahan penerbangan. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan Cikgu Zila. Untuk topik kita pada hari ini iaitu pengenalan kepada pangkalan data. Jom cikgu kita mulakan pendidikan kita. Hai. Okey, sebelum tu kepada murid-murid di rumah, anda boleh scan pada QR code yang tertera di hadapan ini untuk mendapatkan bahan yang kita bincangkan dalam sesi ini. Maknanya yang ni, cikgu? Ya. Scan di sini ya. Kita bagi masa juga dulu untuk mereka imbas kod QR yang ada di sini. Yang ni akan pergi ke mana, cikgu? Akan terus pergi kepada bahan-bahan yang dipaparkan di sini. Okey. Baiklah cikgu, jom kita teruskan. Okey. Kita teruskan. Okey, dalam pangkalan data ada dua istilah penting yang perlu kita ketahui. Pertama ialah data, yang kedua ialah maklumat. Okey, kita lihat di sini. Yang pertama, data. Okey, data ni merujuk kepada fakta mentah tentang sesuatu benda, orang, kejadian atau entiti, dan ianya boleh terdiri daripada perkataan, nombor, angka atau gambar. Contoh, Aina. Nombor telefon dia 012-4433-455 3 tera. Aina kawan saya, cikgu. Ya ke? Ya, nombor telefon pun sama. Kebetulan kan? Okey, daripada data ini, kita pergi kepada istilah yang kedua iaitu maklumat. Okey, apa itu maklumat? Okey, maklumat ni adalah hasil daripada proses pengumpulan, pemprosesan, penganalisian data yang telah diguna. Okey, data di sini kita akan susun supaya dia membentuk sesuatu maklumat yang bermakna dan kita akan gunakan maklumat ini untuk membuat sebarang keputusan. Jadi, kalau cikgu senaraikan macam ni tadi, kita tidak tahu apa maklumat ni, apa data ni berkaitan dengan apa. Tetapi di sini setelah kita berikan dia tajuk ataupun kita highlightkan dia, kita labelkan dia, kita letakkan nama Aina, nombor telefon, nombornya, kelas 3 tera. Dan di sini kita tahu data tadi adalah maklumat tentang pelajar tingkatan 3 tera. Kalau tidak, data tu macam perkataan ataupun nombor apa-apa pun kan? Apa-apa yang tidak diproses. Tidak membentuk sesuatu makna. Kita tak tahu apa dia. Setelah kita susun, kita kumpul dan kita akan jadikan dia satu bentuk sesuatu yang bermakna. Orang lain boleh faham. Okey, dan kita lihat apakah pula pangkalan data. Okey, pangkalan data ni merujuk kepada tempat pengumpulan dan penyimpanan data secara berpusat bagi sistem berasaskan komputer. Dan pangkalan data juga merupakan koleksi data yang saling berhubung antara satu sama lain dan disimpan tanpa pengulangan data yang tidak dikehendaki. Okey, contoh macam MySejahtera tu, apabila kita telah mendaftar, kita tak boleh lagi buat pendaftaran kali kedua. Kita hanya boleh mendaftar tarikh vaksin tu sekali sahaja. Kenapa? Sebab kita tidak mahu pengulangan data berlaku. Okey. Dan kita tengok jenis sistem pengurusan pangkalan data ada dua. Okey, pertama adalah sistem fail. Ini yang sering kali kita gunakan sebelum wujudnya sistem komputer. Kan kita letak kertas, kita letak dalam fail kan. Lama-lamaan menjadi banyaklah. Kalau maklumat tu banyak, bilik pun penuh dengan fail. Betul itu. Tapi kita ubah kepada sistem berkomputer menggunakan fail tapi dalam komputer. Masalahnya kalau orang lain minta, kita kena
reprint kan, mencetak semula bahan yang sama. Betul. Jadi kita wujudkan sistem pangkalan data. Maknanya orang lain yang nak mendapatkan akses kepada data tersebut, memang hanya perlu akses kepada pangkalan data lah, tak payah nak cetak semula kan. Dan pangkalan data ni disimpan di server supaya orang lain boleh akses melalui jaringan internet. Apa yang kita lihat sekarang lah. Ya, betul. Satu sistem boleh diguna pakai oleh semua. Okey, kita lihat fungsi. Fungsi pangkalan data ni supaya kita dapat menghasilkan satu sistem pemprosesan data yang cekap. Dan kita menyepadukan koleksi data. Jadi maklumat tu hanya diisi sekali sahaja. Dan boleh diakses oleh bahagian-bahagian yang lain. Okey. Kebaikannya menggunakan pangkalan data ni, pertama, memudahkan capaian. Maklumat yang kita mahu tadi dapat diakses dengan cepat. Okey, yang kedua, pengurusan dan juga pengemaskinian data. Kita kemaskini di satu tempat sahaja. Tak perlu nak kemaskini 4-5 tempat. Okey. Dan seterusnya, yang kedua, mengelakkan pengulangan data. Ini yang paling penting lah. Kita tak nak maklumat yang sama tu ada berulang kali. Okey, yang ketiga, dapat menjaga integriti data. Maklumat kita tu dapat dijaga dengan baik. Maksudnya maklumat tu sahih. Okey. Yang keempat, menjaga keselamatan data kita juga. Maklumat peribadi kita tu disimpan dengan tahap keselamatan yang tinggi. Kalau kita bandingkan pula dengan sistem perfailan yang sebelum ni, kertas dengan fail, kalau kita simpan kat tempat pun, walau macam mana pun orang boleh curi masuk ambil kertas kita. Tapi kalau pangkalan data ni, mungkin kita ada sistem security ataupun sistem keselamatan. Password, dia ada kata laluan. Kalau kita bukan pengguna yang sah, kita tak boleh masuk ke sistem tersebut untuk mengakses data di dalamnya. Okey. Kita nak tanya pula kepada murid kita, adakah anda boleh ikut ke tak ataupun semua faham? Ada soalan tak? Kalau faham bagi thumbs up. Okey. Wah, ni murid cikgu semua bijak lah cikgu. Tak ada masalah langsung. Bersemangat hari ni. Kan? Dah mulakan sesi PDPR yang baru. Ya betul. Ya. Okey, cikgu, kita teruskan lagi. Kita teruskan kepada komponen dalam pangkalan data. Dalam pangkalan data ada dua komponen utama, iaitu entiti. Entiti ini ialah satu kumpulan objek yang sama jenis. Contoh, pelajar. Sekaranglah kita ada 6 orang dan mereka ni, kategori ni adalah murid. Walaupun namanya berbeza. Okey, yang kedua, bersifat unik. Unik. Murid je. Kita tak ada banyak-banyak murid. Kita assignkan dia, kita letakkan dia sebagai murid. Okey, yang ketiga, wujud dalam persekitaran di mana pangkalan data itu dibangunkan. Entiti itu mesti ada di mana sistem itu hendak dibangunkan. Okey. Okey, yang keempat, contoh entiti seperti orang, tempat, benda, dan ianya mempunyai data yang boleh kita kutip dan boleh disimpan. Ada data mengenainya. Contoh kalau murid, ada nama, kelasnya di mana, kan, tingkatan berapa. Okey. Kalau kita pula di persekitaran di Seri Pentas ni, kita ada banyak bahagian, betul tak? Ada bahagian berita, kan? Macam sekarang di Didik TV. Okey, hari ini. Okey. Yang kelima, entiti ini diwakilkan dalam bentuk segi empat dalam rajah perhubungan entiti. Ni bentuk yang di atas ni yang cikgu letakkan warna kuning. Okey, ini adalah perwakilan simbol bagi entiti. Okey, kita lihat komponen yang kedua, atribut. Okey, atribut ni apa? Okey, atribut ni pula menerangkan ciri-ciri kepada entiti tadi. Okey. So ciri kepada murid ada nama. So nama tu adalah atribut. Okey, nampak Syam pun dah faham apa yang cikgu ajar hari ni. Sebelum ni saya tak tahu benda ni. Betul, diharapkan murid-murid di rumah pun sama. Okey, yang kedua, entiti ini mempunyai satu atau lebih. Okey, atribut boleh mempunyai satu atau lebih bagi satu entiti. Macam tadilah untuk entiti murid tu, contoh kita ada nama Seklin dan umurnya berapa, sekolah mana. Ya, betul. Tingkatan berapa, subjek apa yang diambil. Itulah atribut. Dia boleh ada banyak dalam satu
entiti. Ya. Okey, kita tengok yang ketiga pula, merupakan lajur dalam jadual pangkalan data. Kalau dalam bentuk jadual, dia adalah lajur ataupun kolom. Dalam bahasa Inggeris kita sebut kolom kan. Ya. Dalam bahasa Melayu kita panggil dia lajur. So yang menegak tu lah. Oh, yang menegak. Bukan yang tu. macam ni lah. Bukan yang Dia melintang. macam ni lah. Ya, yang menegak. Okey, kalau kat sini kita boleh tengok. Ni. Okey, ini adalah entiti. Ini adalah atribut. Keseluruhan ini adalah entiti. Entiti. Okey. Ya. Okey. Kita tengok yang keempat, diwakilkan dalam bentuk bujur. Okey, kalau kita lukis rajah dia dalam bentuk rajah perhubungan, bentuknya bujur seperti ini. Dalam tu nama dia lah. Jadi cikgu, kalau kita tukar bentuk dia mungkin bentuk bintang pula, dia maknanya tak ada maksud lah cikgu. Dia mesti bentuk tak. bujur. Dia mesti bentuk bujur. Supaya orang boleh kenal pastilah. Setiap simbol ni dia standard. Dia guna pakai untuk seluruh dalam pembelajaran pangkalan data. Okey cikgu. Okey, saya nak tanya kepada mereka, ada soalan tak? Masih tak ada soalan. Tapi cikgu, kita ada soalan untuk mereka kan cikgu? Ya, betul. Cikgu ada soalan ni. Sekiranya anda tak ada soalan, kita pula ada soalan untuk anda semua. Okey, apakah soalan tersebut cikgu? Okey, dengar ya soalan yang pertama. Data yang telah diproses menjadi maklumat adalah tidak bermakna. Betul atau salah? Siapa yang nak cuba jawab? Cikgu boleh ulang lagi sekali cikgu? Okey. Data yang telah diproses menjadi maklumat adalah tidak bermakna. Betul atau salah? Itu dia. Siapa tu? Luqman. Luqman. Silakan Luqman. Jawapan dia salah. Salah. Okey, data yang telah berproses adalah menjadi maklumat yang bermakna. Maknanya Luqman jawab dengan betul lah cikgu? Ya. Betul, tepat sekali. Luqman. Nampak pun senyuman Luqman. Dia sebenarnya malu nak senyum Ya, cikgu. mahal senyuman dia ni. Ya. Okey cikgu, soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang kedua. Sistem pengurusan pangkalan data membantu mengurangkan pertindihan data yang sama. Betul atau salah? Mungkin cikgu boleh ulang lagi sekali. Cikgu ulang ya. Sistem pengurusan data membantu mengurangkan pertindihan data yang sama. Betul atau salah? Ada siapa yang nak cuba? Okey, siapa boleh cuba? Muharaju? Itu dia. Aina. Silakan Aina. Jawapannya adalah betul. Ya, tepat sekali. Tepat jawapannya. Okey, tahniah kepada Aina. Okey, cikgu, saya ada satu soalan cikgu. Ya. Okey, siapakah, ini terbuka kepada anda semua ya, siapakah yang boleh berikan perbezaan di antara data dan maklumat? Apakah perbezaan? Satu je cukup. Siapa yang nak cuba? Okey, itu je. Siapa? Mohan Raju. Ya, silakan. Data ni merujuk kepada fakta mentah tentang sesuatu kejadian, benda, orang atau entiti. Boleh terdiri daripada perkataan, nombor atau angka atau gambar. Manakala maklumat pula hasil daripada pengumpulan, pemprosesan dan penganalisisan data. Cikgu, tadi saya minta satu je, tapi Mohan Raju tu dia bagi semualah. Baguslah, tepat sekali. Rasanya murid kita yang ada dalam talian tu memang memberi perhatian yang sepenuhnya kepada penerokan kita kan cikgu? Ya, betul. Okey, apa kata kita bagi mereka rehat sekejap sebab mereka memang dapatlah rehat tersebut, dan kita akan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Tahukah anda, projek pendaratan Apollo di bulan yang menggunakan pangkalan data dikenali sebagai Information Management System (IMS) diperkenalkan pada tahun 1968. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Zila. Baiklah cikgu, sebelum kita berehat tadi, kita dah belajar mengenai dengan
pangkalan data. Apa itu pangkalan data? Apa itu data? Apa itu maklumat? Dan sekarang apa pula kita akan teroka, cikgu? Okey, kita akan lihat kepada gambar rajah perhubungan entiti. Sambungan daripada komponen tadi. Macam mana kita nak lukis. Okey, cikgu. Okey, di sini cikgu dah sediakan satu contoh iaitu guru mengajar murid. Guru ni adalah entiti. Okey, kalau kita lihat dekat sini di tengah-tengahnya ada satu lagi bentuk diamond. Kan bentuk segitiga. Sebelum ni kita pernah jumpa dalam carta alih kan. Okey, tapi di sini dia merujuk kepada hubungan. Kalau dalam carta alih dia merujuk kepada pilihan kan? Okey. So kat sini dia menunjukkan hubungan. Apa tu hubungan? Hubungan tu adalah kaitan antara dua entiti ni. Entiti pertama dengan entiti yang kedua. Okey, di tengah-tengah ni menunjukkan dia punya perhubungan dia. Okey, dan perhubungan ni kita akan tuliskan menggunakan kata kerja. Okey. Okey. Dan entiti yang pertama ni adalah pelaku. Subjek. Ya. Okey, dan entiti yang kedua ni adalah dipanggil sebagai objek, iaitu yang menerima kesan daripada perhubungan ni tadi. Jadi cikgu, guru mengajar murid. Macam boleh tak saya bagi contoh, Ego? Saya tak tahu sama ada betul ke tak. Kalau betul tu maknanya saya faham. Maknanya contoh, saya bagi entiti saya, Sean. Dan attribute tu adalah makanan. Okey, dan tengah tu hubungan dia makan. So Sean makan makanan. Boleh ke, Ego, macam tu? Boleh. Bolehlah. Tapi yang ni lagi bagus contohnya lah. Tapi kalau dalam selalunya kalau dalam sistem dia merujuk kepada benda tu kita nampak. Contohnya pelanggan membeli kereta. Kan? Okey, so dia dapat kesan daripada tu. Ni makanan Sean yang dapat kesan. Yalah kan. Okey, baik cikgu, silakan. Dah Okey. faham dah. Ya. Kan dekat selain daripada entiti, ada dia punya kata kerja, kita ada nombor yang di sini di antara ni 1 dengan M. So 1 dan M ni adalah kekardinalan. Kita panggil dia kekardinalan. Okey, kekardinalan ni merujuk kepada perhubungan yang ada antara entiti-entiti dalam sesuatu pangkalan data. Contoh kat sini, seorang guru boleh mengajar ramai murid. M tu many. Ramai. Kan? Macam sekarang, cikgu mengajar ramai pelajar di seluruh negara yang mengikuti slot Didik TV kita hari ini. Okey, selain daripada perkataan M ataupun huruf M tu, ada tak huruf lain yang biasanya digunakan? Ya, kita ada lagi yang lain. Nanti kita akan sebelum kita pergi kepada slot tu, kita ada aktiviti kecil dulu. Okey cikgu. Untuk nak menguji kefahaman semua yang menonton, termasuklah pelajar-pelajar cikgu. Okey? Jom kita lihat kepada soalan aktiviti yang pertama di sini. Okey cikgu. Okey, di sini cikgu berikan satu situasi, okey, di mana situasi tersebut ialah Sarah belajar subjek sains komputer. Okey. Yang kedua, Muharaju belajar subjek matematik. Okey, Nizam belajar subjek geografi. Okey, berdasarkan kepada 3 ni, apakah entiti dan atribut dalam situasi tersebut? Okey. Ini nak bagi masa kepada mereka ataupun mereka dengan jawab terus, cikgu? Mereka boleh jawab. Okey. Harap semua pelajar dah bersedia. Okey, ada jawapan. Okey, boleh tak berikan cikgu entiti dahulu? Muharaju, cikgu. Angkat lagi sekali. Ya, silakan. Okey, Muharaju. Entiti yang pertama murid. Okey, betul. Entiti yang kedua subjek. Entiti yang pertama dia kata murid. Entiti yang kedua subjek. Okey, Sean boleh buat. Kat sana cikgu sediakan puzzle. Okey, dekat sini. Betul-betul. Yang ini, agak-agak Sean mana satu? Okey, macam tadi. Ada di sini. So, yang entiti yang pertama adalah subjek. Saya letak kat mana? Saya letak kat sini. Murid dulu. Sorry. Maaf. Okey, murid dulu. Okey, yang kedua. Yang kedua adalah mana dia punya subjek. Okey, di tengah-tengah tu kita ada ni, perhubungan ni. Okey, nanti saya letak ini dulu bagi ruang. Okey, sementara menunggu Sean buat. Okey, pelajar-pelajar, siapa yang dah siap, cuba angkat jawapan anda.
dan kita akan tengok jawapan cikgu juga di sini. Murid Okey, dan ada yang dah siap? Cuba Sean letak. Letak dulu? Buat macam ni. Oh, okey. Maknanya kita kena jawab terus lah soalan tu. Oh, okey. Mungkin saya nak tengok lagi sekali soalan dia apa ya. Okey. Maknanya kenal pasti entiti dan atribut dalam situasi berikut. Yang kedua nak terus buat yang ABC terus cikgu? Boleh. Okey. Nyatakan nama hubungan yang sesuai. Dan yang ketiga lukis gambar raja perhubungan yang sesuai. Maknanya saya lukis terus cikgu? Ya, betul-betul. Okey. Saya cuba cikgu. Okey, maknanya dekat sini yang pertama tu saya kena kenal pasti entiti dan atribut. Maknanya kenal untuk pasti yang ini entiti dan atribut, kemudian kita tentukan jenis perhubungan yang bentuk dalam segitiga tadi. okey. Segitiga diamond tu. Okey cikgu, saya tunjukkan yang pertama dulu cikgu. Ya. Yang ni ya. Okey. So Okey, maknanya sama tak? murid adalah entiti. Entiti. Subjek adalah atribut. Entiti kedua. Entiti yang kedua. Okey, dan sebab dia sama bentuk. Oh, ingat? sama bentuk. Betul macam sama tadi kan, bentuk. segi empat. Segi empat. Segi empat tu ada entiti. Okey, lepas tu yang tengah tu adalah hubungan di antara mereka. Macam tadi kan, Sarah belajar subjek sains komputer. So, Sarah adalah murid. Subjek tu adalah Sains subjek komputer. dan hubungannya adalah belajar. Ya. Nampak? Dah pandai dah Sean hari ni. Okey. Macam mana dengan murid-murid cikgu? Okey, dah sedia? Dah siap dengan jawapan anda? Okey. Saya nak pilih orang yang tak cakap lagi lah cikgu. Mungkin kita boleh tanya Navita. Tunjukkan jawapan anda. Dekatkan sikit dengan kamera. Pegang sekejap. Yang gerak-gerak nanti tak nampak. Itu dia. Ui. Wow. Cikgu, ni jawapan penuh ke cikgu? Navita bagi kita jawapan penuh dah tu. Wah. Okey, berikan tepukan. Tahniah untuk Navita. Okey. Saya punya jawapan ringkas je. Okey. Sean belum cukup lagi belum tu Sean. cukup cikgu. Yang kedua tu nyatakan nama hubungan yang sesuai dah. Dah belajar. Okey. Yang ketiga Lepas tu lukiskan PAD. gambar raja perhubungan yang sesuai. Okey. Alamak. So yang bulat-bulat tu nak letak Okey. kat mana? Okey. Saya cuba dulu cikgu. Tadi Apa atribut untuk murid? Okey. Macam ni lah. Atribut untuk murid. Atribut untuk murid adalah mesti kena ada nama mereka. Ya, Macam betul. tadi tu Navita. Nama Navita. Ataupun berkaitan dengan soalan tu tadi adalah Sarah, Mohan, Raju, Nizam pun ada. Lepas tu dekat sini saya ada nama subjek juga, saya letak di sini. Okey, betul. Juga merupakan atribut kepada entiti. Okey, yang ketiga kita juga ada ID subjek. Macam untuk subjek kita hari ni pun ada ID dia kan cikgu? Ya, dia kan ada 3 subjek. So setiap subjek tu mesti ada dia punya ID dia. Okey. Dan kalau macam tu pun murid pun kena ada ID lah. Betul. Sebab setiap pelajar tu untuk bezakan. Ya. Dan mereka juga terbahagi kepada kelas mereka. Ya. Macam dulu cikgu saya kelas 5 Bestari. Masa sekolah lah. Itulah bijak Bistari. Abang kita ni. Itu sebab kerana cikgu saya lah. Okey. Kan? Lagi satu terjatuh. Okey. Ni je. Guru ajar. Siapa yang mengajar subjek tersebut lah. Setiap subjek tu ada cikgu yang berbeza-beza. Ni dah lengkap ke cikgu? Dah lengkap dah tu. Okey. Mari kita lihat apa yang dapat kita, cikgu paparkan di skrin ni. Sama tak? Sama. Kan? Diharapkan pelajar di rumah pun dapat jawapan yang sama. Okey. Tapi yang ni hanya contoh ataupun melalui soalan yang ditunjukkan tadi lah cikgu. Ya, betul. Kita ada lagi satu lagi soalan Okey, untuk cikgu. cikgu uji kefahaman murid-murid sekalian. Okay, kita tengok soalan yang kedua ni pula. Okey, baik cikgu. Okey, soalannya adalah Aina ingin meminjam buku di perpustakaan sekolah. Okey, buku yang dipinjam akan direkodkan ke dalam sistem pinjaman yang mengandungi beberapa maklumat penting buku tersebut. Okey, soalannya, kenal pasti entiti dan atribut dalam situasi berikut. Apakah entiti yang wujud dalam soalan ini? Okey, mungkin saya boleh pilih salah satu murid untuk beritahu jawapannya. Siapa yang belum jawab lagi? Saya rasa
Setlin masih belum dengar suara anda. Mungkin anda boleh berikan sebab saya rasa dalam soalan tersebut dia ada banyak dia ada lebih daripada satu entiti kan Ego? Ya, Okey, betul. boleh beritahu kepada kita semua apakah jawapan anda untuk entiti sahaja, belum lagi attribute. Entiti yang pertama murid, Okey. entiti yang kedua buku. Betul ke Ego? Betul. Betul. Okey, terima tahniah kepada kasih. Setlin. Okey, sekarang kita kena minta pula untuk salah satu murid untuk beritahu contoh Atributnya. atribut. Okey, kita mulakan dulu dengan atribut entiti yang pertama iaitu murid. Siapa nak cuba jawab? Okey, siapa tu yang angkat tangan? Tak nampak nama, maaf. Hasha. Ya Hasha. Sekarang kita dah boleh dengar suara anda. Silakan. Atribut untuk murid antaranya adalah nama. Hasha, maaf ya, boleh tak bawa mikrofon dekat sikit dengan mulut? Tak dengar lah. Okey. Atribut untuk entiti murid, nama, ID murid, kelas dan nombor telefon. Nama, ID murid, kelas dan nombor Dan telefon. telefon. Betul ke Ego? Cuba tengok. Okey, dekat sini. Okey, mari kita tengok kat okey, sini. okey. Oh, saya pun ada di sini Ego. Ada Okey. jumpa tak dalam puzzle tu? Jumpa. Saya jumpa nama, alamak. Oh, dia melekat sikit. Mungkin saya naikkanlah supaya orang nampak saya buat apa tu. Ini dia. So, ni saya ada. Cikgu dah sediakan untuk saya. Okey. Murid tu ada nama. Tadi ada kelas. Yelah, mesti ada kelas kan? Ada kelas. Okey, lepas tu nombor telefon. ID murid tertinggal pula cikgu. Okey. Dan maknanya Hasha betul ke? Ya, betul. Tepat sekali. Terima kasih Hasha. Dan seterusnya, ini jangan tengok lagi. Dan seterusnya, untuk atribut bagi buku, siapa nak cuba jawab? Okey, Setlin dah jawab, Hasha. Mohon Raju, tak apa, saya bagi peluang kepada yang lain yang belum jawab ya. Navita sudah. Aina ke? Dah ke belum? Aina belum Aina kan? belum. Aina belum. Aina belum. Silakan Aina. Boleh cuba kalau silap. Judul buku, Ya. kod buku, pengarang, penerbit dan harga. Okey, judul buku, pengarang, penerbit dan harga. Samalah dengan saya punya Ego. Wah, tapi kena tanya cikgu betul ke tak Ego? Mungkin jawapan saya pula yang salah. Okey, mari kita tengok jawapan yang cikgu sediakan di hadapan ni. Okey, dekat sini atribut untuk buku, judul buku, kod buku, pengarang, penerbit dan juga harga. Okey, atribut-atribut ni tak tertakluk kepada buku dan murid. Dia akan berubah mengikut situasi. Apa yang kita perlukan dalam sistem tu. Ya. Kalau kita nak buat hanya ada mungkin judul buku dan juga harga saja. Kan, kalau di kedai buku kita nak simpan buku sebagai stok kita. Kita nak tahu berapa banyak buku yang ada dalam kedai kita. So mungkin dia punya atribut dia judul, penerbit, dia punya harga. Kita tak perlukan pengarang ataupun kod buku. Kita perlukan 3 tu. Jadi dia bergantung kepada situasi pangkalan data itu. Dan juga kegunaan dia kan Ibu? Kegunaannya. Kalau kita main letak je maklumat yang mungkin ataupun data ataupun maklumat yang kita tak gunakan pun dia macam bazir apa tu, bazir tempat ataupun bazir dia. Betul. Kapasiti storan tu akan penuhlah dengan maklumat, sedangkan kita tak guna pun dalam sistem tu. Betul. Dan juga seperti yang cikgu sebutkan tadi, untuk memastikan pangkalan data ini kepentingannya untuk memastikan maklumat ataupun data tidak bertindih ataupun tidak berulang. Tiada pengulangan. Kalau berulang macam mana cikgu? Kalau berulang dia akan menyebabkan storan tadi bertambahlah kapasiti dia dan masa untuk kita akses kepada data-data tu pun mengambil masanya lebih panjang. Ya, dan juga kalau contoh kalau nak kemaskini kan, contoh ya, kalau ada dua benda yang sama, okey, dua kertas ni yang sama ya, tiba-tiba yang ini dikemaskini, yang ni pula tidak. So bila orang nak akses ataupun nak dapatkan maklumat, dia ambil yang belum kemaskini. Dia tengok, okey macam tu, tapi sebenarnya dah dikemaskini. So maknanya juga untuk mengelakkan daripada orang mendapat maklumat yang salah ataupun maklumat yang tidak dikemaskini lah, maklumat yang tersedia ada lah kan Ibu? Ya, betul. Itulah gunanya pangkalan data tadi. Kita kemaskini tu satu tempat je. Tapi yang lain yang terhubung akan turut sama dikemaskini. Cikgu, saya rasa pun saya boleh kaitkan dengan contoh dalam telefon bimbit saya kan Ibu. Contoh kalau saya ambil banyak gambar, saya letakkan
gambar tersebut ke dalam fail yang tertentu ataupun tempat yang tertentu. Kalau saya ada lebih daripada satu gambar yang sama, satu letak kat fail ni, lagi satu saya letak kat fail ni. Contoh kalau saya nak padamkanlah, tak nak guna gambar tersebut, saya padamkan kat fail ni, tapi ada lagi satu dekat sini pula, terlupa pula. Lepas tu tempat tu akan mengambil tempat dalam storan saya lah, cikgu. Betul ke macam tu? Dan menyebabkan handphone kita pun performance dia tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Itu yang jadi hang tu. Bila dah terlalu banyak sangat. Ya, betul. Dan mungkin yang tu maknanya telefon bimbit kita juga macam juga menggunakan konsep pangkalan data lah, cikgu. Dia menggunakan konsep penyimpanan lah, dari segi storan lah. Sebab kita tak share kita punya data dalam kita punya handphone dengan orang lain. Melainkan gambar-gambar tadi kita uploadkan dekat dalam Google Page. Kan kita simpan dekat dalam Google storan Google kita supaya tak memerlukan kita punya storan telefon. Cikgu, selain daripada MySejahtera yang kita sebutkan tadi kan, contoh pangkalan data yang lain, contoh macam Google tu kira sebagai pangkalan data, cikgu? Google tu dia satu aplikasi. Pangkalan data ni dia kena ada server dia lah, tempat, dan di situ ada fail-fail utama yang akan menyimpan maklumat tadi. Maknanya, tapi saya boleh mengakseskan maklumat tersebut melalui Google. Contoh saya nak carikan tempat sekolah ataupun lokasi sekolah di Kuala Lumpur. Lepas tu dia akan keluar menggunakan daripada dekat Google pangkalan Maps lah. Maknanya daripada maklumat tersebut akan diambil daripada pangkalan data. Okey, dekat dalam Google Maps tu dia dah ada location untuk setiap IP address. Kita type je IP address kat situ, dia akan bagi dekat kita location tu, dan kita boleh gunakan direction tu untuk sampai ke lokasi tu. Okey, sekarang saya dah faham, cikgu. Okey, rasanya macam otak saya dah penat sikit. Saya nak rehat sekejap dan kita akan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Tahukah anda, maklumat dalam pangkalan data di Jabatan Pendaftaran Negara boleh diakses dan dicapai oleh Jabatan Imigresen serta Jabatan Pengangkutan Jalan kerana data mengenai kad pengenalan individu boleh digunakan semula semasa permohonan pasport atau lesen memandu. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, dan juga Cikgu Zila. Okey, sebelum kita berehat tadi, kita dah belajar mengenai bukan subjek, entiti, atribut dan juga hubungan dia. Ibu, apa yang kita akan teroka sekarang? Okay, kita akan sambung kepada kekardinalan. Tadi cikgu hanya tunjuk sikit saja tentang kekardinalan. M tadi kan, Ibu? Ya, satu dengan M tadi. Dan cikgu ada terangkan tadi, kekardinalan tu adalah perkaitan antara entiti dengan entiti yang lain. Okey, dan kat sini cikgu ada sediakan kekardinalan ni ada 3 jenis lah. Okey, ada 3 jenis yang utama. Okey, yang pertama, kekardinalan yang kita panggil sebagai satu ke satu. Hubungan satu ke satu, iaitu hubungan satu entiti dengan satu entiti yang lain. Okey, contoh dekat sini cikgu beri warga negara Malaysia hanya punya satu saja MyKad. Kan kita tak ada 2. Kita hanya ada satu saja. Setiap orang hanya ada satu saja MyKad. Okey, kita lihat jenis yang kedua pula, iaitu satu ke banyak. Satu ke banyak. Hubungan satu entiti dengan lebih dari satu entiti yang lain. Contoh, kalau di sekolah, seorang murid boleh menyertai banyak kelab. Ataupun unit koko yang lain. Kita ada kelab persatuan, ada sukan dan permainan, dan kita ada unit beruniform. Okey, itu contoh bagi hubungan satu ke banyak. Okey, kita lihat yang ketiga pula. Okey, hubungan banyak ke banyak. Ini yang menunjukkan hubungan antara banyak entiti dengan banyak lagi entiti yang lain. Okey, contoh, seorang pelanggan boleh membeli banyak barang, kan? Bila kita masuk dekat mall tu, seorang pelanggan tu boleh beri banyak barang yang dia mahu. Yalah, betul. Tapi yang perkutuan yang digunakan tu M dengan N lah, Ibu. M dengan M. Okey, many,
tu, ni kita tak tahu berapa banyak. Ya. Oh, N tu ialah wakil kepada nombor, sesuatu nombor lah. Iyalah, perwakilan dia. Okey. Nombor-nombor ni menunjukkan kepada perwakilan dan jenis kekardinalan tu. Okey, kita kena tahulah nombor-nombor ni penting. Ya. Salah tulis, salahlah kita punya perhubungan nanti, kekardinalan tu. Ya. Okey? Okey, cikgu. Dan untuk menambahkan kefahaman, Ya. cikgu ada sediakan dia macam kuis lah. Oh, kuis. Ada lagi. Okey, setiap sesi ni kita ada kuis untuk kita nak tengok. Okey, kita lihat dekat sini cikgu bagi ada Cikgu kertas tu kosong cikgu. Oh, yang lagi satu. Cikgu baru je. Mungkin cikgu dah pusing dah tadi. saya dah terpus. Oh ni. Yang ini. Okey. Saya bantu cikgu. Okey cikgu. Okey. Boleh. Itu dia. Okey, kita lihat kat sini uji kefahaman. Ya. Lukiskan kepada saya ERD, gambar rajah hubungan entiti atau ERD bagi yang pertama, seorang doktor dapat merawat seorang pesakit dalam satu bilik. Itu soalan pertama. Okey. Jadi Seorang menggunakan apa yang doktor, cikgu dah ajar tadi ya. Kekardinalan. Okey, seorang doktor merawat seorang pesakit. Okey. Apa dia punya jenis kekardinalan dia? Okey, Okey, yang kedua pula, situasi kedua, seorang doktor dapat merawat ramai pesakit dalam satu klinik. Okey. Okey, dia punya kata kunci tu kena dapatkan. Okey, Ya. yang tadi seorang doktor merawat seorang pesakit dalam satu bilik rawatan. Bilik rawatan kecil kan? Ya. Okey, yang kedua, seorang doktor boleh merawat ramai pesakit dalam satu klinik. Okey. Okey. Yang okey, ketiga pula, Ya. situasi ketiga, ramai doktor boleh merawat ramai pesakit dalam satu hospital. Okey. Saya dah tahu dah cikgu. Saya dah tahu. Okey. Bagaimana pula Diharapkan- dengan mermaid kita yang ada dalam talian? Yang Okey. ada dalam talian dah sedia. Okey, yang di rumah pun tadi dan dah scan tadi dah boleh nampak soalan dan kita boleh sama-sama jawab. Okey. Okey Sean, saya ada sediakan untuk Sean ni. yang ini kan cikgu? Okey. Kita boleh buat sama-sama lah. Okey, di sini. So, maknanya yang pertama tu cikgu boleh ulang balik cikgu yang Okey, pertama. seorang doktor Ya. merawat Ya. seorang pesakit. Okey, yang ni saya rasa senang. agak-agaknya Saya boleh apa tu? buatlah. Saya boleh tunjuk kepada semua. Okey. Saya buka ini. Maknanya seorang... Alamak. Okey. Oh, ni kuat gam dia. Okey. So, Okey. maknanya seorang doktor. Satu kan cikgu? Ya, betul. Okey, merawat Seorang pesakit. Saya rasa ini agak senang. Nasib baik saya jawab yang ini. Okey. Okey, betul ke, Cikgu? Hubungannya 1:1. Ya, betul. Yeay! Tak ada Okey, orang pun tepuk untuk bagaimana saya. dengan pelajar yang di rumah ataupun pelajar yang dalam talian bersama cikgu hari ini? Okey, ada jawapan lain yang dah bersedia, boleh angkat jawapan anda. Ya. Tunjukkan kepada kamera. Kalau boleh dekat sikit. Saya nampak yang Mohan Raju punya tu. Jelas. Kak Hasya boleh dekatkan sikit lagi? Yang Cikgu, Aina? saya rasa mereka tiru jawapan saya lah, cikgu. Okey. Itu dia. Terima kasih banyak-banyak. Maisara tak ada ke jawapan anda? Aina. Aina ada. Okey. Okey, nampak tu. Okey, terima kasih. Soalan yang kedua pula, cikgu. Kita minta seorang pelajar ataupun seorang murid untuk jawab, cikgu. Okey, soalan yang kedua. Navita. Sila tunjukkan jawapan anda. Okey. Dan situasinya adalah satu doktor merawat Ramai pesakit. ramai pesakit. So, 1 dan Kepada M. Betul M. ke, cikgu? Ya, betul. Betul. Okey, saya pula tiru jawapan anda. Terima kasih, Navita. Okey, dan yang ketiga pula, situasi yang ketiga, ramai doktor Merawat ramai pesakit. Ramai pesakit. Okey, siapa yang nak cuba jawab? Cikgu, saya nak pilih Lokman lah, cikgu, sebab saya nak tengok dia senyum. Betul. Nak dengar suara emas daripada kan? Lokman. M dengan N. Betul ke, cikgu? Bukan N dulu ke? Ya, betul. Many to none.
bagus. Terima kasih. Nampak pun senyuman Luqman. Itulah dia. Itu objektif saya pada hari ini, cikgu, untuk tengok senyuman Luqman. Ya, sama berjaya dengan saya. sini yang dilihat di skrin. Okey, bagus. Saya pun letak jawapan sebagai yang sama. Okeylah cikgu, nampaknya saya rasa murid-murid kita dapat menguasai topik perbincangan ataupun topik kita pada hari ini, iaitu apa nama ni? Pengenalan kepada pangkalan data. Okey. Dan saya rasa kita pun boleh tanya sebab mereka dah kuasai kan, cikgu. Saya rasa mereka pun boleh bagi rumusan kepada penerokan kita hari ini. Okey. Mungkin saya boleh pilihlah, ataupun kepada mereka yang nak cuba berikan rumusan, anda boleh angkat tangan dan berikan rumusan anda. Apa yang anda belajar daripada penerokan kita? Siapa nak cuba? Okey lah. Sekarang saya pilih Mohan lah, cikgu. Sebab tadi awal tadi dia angkat tangan, saya tak pilih dia. Sekarang saya pilih dia. Okay. Mohan, silakan Mohan. Boleh tak anda bagi tahu beberapa perkara ataupun satu ke dua perkara yang anda belajar daripada hari ini, penerokan kita? Hari ini saya dapat belajar tentang data. Apakah itu pangkalan data dengan jenis sistem pengurusan pangkalan data dan fungsi dia. Dan saya dapat belajar komponen pangkalan data dengan contoh perhubungan entiti, jenis kekardinalan. Kekardinalan. Jadi saya kasih Mohan Raju, saya pilih dia tadi sebab dia dapat kesimpulan yang semua, cikgu. Memang tepat dan padat dan memang betul lah, cikgu. Dan untuk itu saya pula nak minta cikgu pula untuk beri rumusan kepada penerokan kita, cikgu. Silakan. Okey, secara keseluruhannya, apa yang kita belajar hari ini adalah pengenalan kepada pangkalan data. Yang paling penting dalam pangkalan data ni ada dua istilah utama yang perlu anda bezakan, iaitu data maklumat. Dan juga anda perlu menghasilkan lukisan gambar rajah entiti ERD yang betul berserta dengan kekardinalannya. Okey, dan rajah itu perlu betul pada simbolnya. Simbol entiti itu segi empat. Dan simbol untuk atribut adalah bujur. Bujur. Kan, dan dihubungkan, kata hubung tu, perhubungan tu dalam bentuk diamond. Yang ini. Segitiga diamond tu. Okey, cikgu. Terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu pada hari ini. Memang saya rasa mereka yang menonton sama ada dalam talian juga di rumah dapat menguasai topik kita pada hari ini, iaitu pengenalan kepada pangkalan data. Dan juga kepada saya nak berterima kasih kepada mereka yang ada dalam talian, iaitu Hasha, Luqman, Aina, Navita, Mohan Raju dan Seklin. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama kita, dan juga kepada mereka yang ada di rumah, harap dapat mendapat manfaat daripada program kita pada pagi ini. Dan pastikan anda sentiasa menonton Teroka di Didik TV KPM selepas ini. Kita ada subjek lagi satu. Kalau anda nak tahu, pastikan anda terus menonton Teroka di Didik TV KPM, dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya. Bye! Didik TV KPM